Tetapi umat Nabi Muhammad SAW dia akan hadapi dua benda besar yang tidak dialami oleh umat Nabi-Nabi terdahulu. Hari ini kita nak sebut pasal alam seterusnya, iaitu alam akhirat. Bagaimana dunia ni ditamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah Taala mulakan alam akhirat ni. Alam akhirat ni bermula dengan mana? Dengan padang mahsyar. Di mana tempat semua makhluk ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira manusia, jin, hatta binatang sendiri, dia akan dapat peluang untuk membalas binatang yang lain. Ini kita akan baca dalam kitab karangan Ibn Katsir berdasarkan hadis Nabi SAW. Baik, selepas tanda-tanda kiamat yang kita semua maklum, yang kita pun mungkin tak sempat lagi nak baca dalam kitab ni secara detail. Selepas semua tanda-tanda kiamat ni selesai, yang kecil, yang besar, semua selesai, maka sampai waktu dan ketika akan datang tiba waktu kiamat. Cuma kiamat ni walaupun semua tanda dah selesai, pada waktu tersebut orang beriman, pertamanya orang beriman tak ada ketika kiamat. Orang beriman tak ada. Dua benda yang ditimpakan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umat Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala beri kelebihan melebihi umat lain, termasuk melebihi rasul lain. Ada kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad melebihi rasul-rasul lain. Kerana ada umat Nabi Muhammad SAW, kita akan baca, kita akan bahaskan, masuk syurga tanpa hisap. Sedangkan Rasul-Rasul SAW terpaksa menghadapi hisap. Itu kelebihan. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW dia akan hadapi dua benda besar yang tidak dialami oleh umat Nabi-Nabi terdahulu. Yang pertamanya fitnah Dajjal. Dan ini tidak dihadapi oleh Nabi-Nabi terdahulu. Walaupun Nabi sebut setiap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul SAW semua bagi tahu pada kaum dia, minta berlindung daripada fitnah Dajjal, kerana ini adalah kemuncak kejahatan, kemuncak fitnah. Sejak zaman Nabi Nuh AS dah mula bagi tahu pada umat dia. Sedangkan Nabi Nuh dia adalah Nabi ketiga, Adam, Idris, Nuh. Dah mula bagi tahu pada umat dia tentang fitnah Dajjal. Tetapi dia tidak berlaku ketika zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa. Bahkan dia berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW, dan dia berlaku kepada umat akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Ini pertama, fitnah Dajjal. Yang kedua adalah kiamat. Nabi-Nabi dulu memang tidak berhadapan dengan kiamat lah, kerana mereka bukan umat yang terakhir. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW, umat terakhir ni, dia akan berhadapan dengan kiamat. Cumanya yang akan hidup ketika berhadapan dengan kiamat ni, Nabi sebut bahawa la taquma sa'ah ala syirarin nas. Tidak akan berlaku kiamat kecuali atas manusia yang paling jahat sekali. Syirarin nas, manusia yang paling jahat sekali. Pada ketika waktu kiamat ni, orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala telah matikan terlebih dahulu, dan yang akan menghadapi kiamat ni adalah manusia-manusia yang kafir, yang betul-betul kafir, yang mereka ni tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala langsung, yang akan berhadapan dengan kiamat. Kerana sebelum kiamat berlaku, mengikut pendapat yang kuat, sebelum dua generasi kiamat berlaku, dua generasi, kerana ada dalil dalam kitab Ibn Katsir ni sebut tentang nanti akan ada angin daripada Yaman yang akan sampai kepada semua orang beriman, hatta orang tersebut duduk di mana sekalipun, dan iman dia cuma sebesar zarah, kecil je iman dia. Tapi dia ni, angin ni sampai, iman dia sebesar zarah sekalipun, dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tidak akan ada orang beriman lagi pada waktu itu. Dan dalam kitab ni sebut ada dalil yang menyebut tentang nanti tidak akan berlaku kiamat sampai tak ada orang lagi sebut nama Allah. Pada waktu tu kiamat akan berlaku. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, nanti pada waktu tersebut tidak ada orang yang kenal Allah Ta'ala langsung. Dia kata ada dulu atuk-atuk dia pernah dengar. Dia sampai generasi begitu. Maknanya nanti bila zaman yang ada orang beriman, orang kafir yang last tu, batch yang terakhir tu, orang beriman mati. Orang beriman dimatikan oleh Allah SWT. Tapi orang kafir yang duduk bersama orang iman, dia pernah dengar nama Allah. Macam kita lah, kan ada orang bukan Muslim, dia dengar azan, pernah dengar orang Islam sebut nama Allah. Jadi dia walaupun bukan Islam, dia pernah dengar nama Allah, dia tahu Allah. Bila orang Islam meninggal, tinggal generasi yang sempat duduk dengan orang Islam ni tadi, dia sahaja yang kenal Allah. Anak dia dah tak kenal Allah dah. Kerana dia dah generasi yang terputus. Bapak dia tahu, anak dia dah tak tahu. Maka ada ulama sebut bahawa generasi yang kedua ni nanti, bila bapak dia semua mati, yang kenal Allah ni dah tak ada, walaupun dia kafir, yang kedua ni nanti barulah dia ni akan berhadapan dengan kiamat. Tapi ni manusia yang paling teruk sekali pada waktu tersebut. Dalam kitab ni juga sebut tentang mereka ni jadi macam dah jahat, mereka ni keji yang mereka buat ni dah jadi macam binatang, dah tak ada rasa malu langsung dan sebagainya. Tapi kita tengok benda tu sebenarnya dia dah mula hari ni dah. Manusia jadi tak reti malu, kemudian jadi lebih teruk daripada binatang. Kita boleh sebut tentang LGBT ni lebih teruk daripada binatang, kerana binatang sendiri tidak
akan buat sama bangsa dia, sama jenis dia kan. Pernah tengok kucing gay? Tak ada pernah tengok kucing gay. Kambing gay tak pernah tengok kan. Kambing lesbian tak pernah tengok kambing lesbian. Kambing pun dia reti beza di antara jantan dan betina. Tapi manusia ni punya teruk, dia dah lah buat benda pelik. Kemudian dia cuba nak sebarkan ideologi dia supaya orang ikut juga idea pelik dia tu. Ni benda yang menunjukkan kepada kenapa benda ni berlaku. Salah satunya kerana memang ada kat kiamat. Kat kiamat nanti benda ni akan jadi berleluasa. Sekarang ni mereka cuba normalisasikan. Masukkan dalam Disney, masukkan dalam Netflix, masukkan dalam macam Marvel, masuk semualah, masuk supaya bila kita selalu tengok Netflix pun nampak ni, tengok Disney pun tengok ni, tengok Marvel pun nampak ni. Akhirnya nanti generasi seterusnya dia macam benda ni biasalah, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan biasalah. Kerana benda kerja ni akan berterusan nanti jadilah generasi kiamat tu generasi manusia yang teruk, yang macam binatang. Baik. Maka atas ketika generasi yang kedua ni dah jadi ni, generasi manusia yang paling teruk ni, generasi manusia yang tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala langsung, maka pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala akan perintahkan malaikat Israfil untuk tiup sangkakala.